1 Muharram, Salam Ma'al Hijrah Buletin Pagi bersama saya Suzila Idayu Yaakob. Tajuk utama pagi ini. Kerajaan pertimbang kelonggaran aktiviti risiko rendah bagi negeri fasa 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelonggaran bagi aktiviti berisiko rendah kepada penduduk di negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN akan dipertimbangkan oleh kerajaan. Menteri Kanan Luar Negeri Kluster Keselamatan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, ia bagi memastikan keperluan kesihatan mental rakyat akan terus terjaga. On the issue of mental health, we can look at some safe activities like going to the park, or looking at pasar-pasar malam yang open air. These are things that we are considering kelonggaran. Beliau bagaimanapun berkata perkara itu tidak dapat diumumkan ketika ini kerana ia masih memerlukan pandangan pelbagai pihak termasuk pakar kesihatan. Jelasnya, setiap keputusan yang dibuat berdasarkan pematuhan SOP dan disiplin rakyat selain kadar vaksinasi serta penurunan kes baru COVID-19 di negeri terbabit. Mengulas kelonggaran rentas negeri buat ibu bapa yang melengkapkan vaksinasi untuk berjumpa anak-anak berumur 18 tahun ke bawah. Beliau berkata keputusan itu dibuat bersandarkan kedudukan dan kesejahteraan mental selain mengambil kira aspek kekeluargaan kepada mereka yang sekian lama berdepan sekatan berkenaan. Kelonggaran sama bagi golongan bujang pula tidak dapat dilaksana memandangkan jumlah golongan itu adalah ramai sekaligus menjadikannya berisiko tinggi. Sementara itu, Datuk Seri Syamuddin turut memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang terbabit dengan kegiatan pemalsuan sijil vaksinasi digital. Perkara itu akan dipantau Jawatankuasa Koordinasi Penguatkuasaan dan Pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP COVID-19 yang diketuai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Akan melihat secara menyeluruh pemantauan dan juga penguatkuasaan. Tetapi jawatankuasa ini juga dengan sendirinya tak mampu untuk pantau secara dekat dan mengikuti semua kes. Kes untuk mereka patuh kepada SOP yang diadakan, sijil vaksin yang ditetapkan. Justru setiap kementerian, kerajaan negeri dan agensi yang berkaitan diharap turut bekerjasama memantau sebarang pelanggaran SOP. Tegasnya, orang ramai juga perlu bersikap telus, bertanggungjawab dan berdisiplin bagi memastikan kemudahan yang diberi itu tidak disalahgunakan. Kelonggaran yang diberikan bertujuan mengimbangi kesihatan, keselamatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Orang ramai diberi amaran agar tidak mengambil kesempatan dengan kelonggaran prosedur operasi standard SOP yang diberikan bagi individu yang lengkap 2 dos vaksin bermula hari ini. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiq Mahmad berkata, pihaknya meneruskan penguatkuasaan ketat bagi memastikan tiada salah guna dan penipuan berkaitan sijil vaksin. Jangan menyalahgunakan kelonggaran yang telah diberikan oleh kerajaan. Kerana kalau tengok pada senario hari ini, kes-kes COVID ini masih lagi berada di tahap yang agak bimbang. Polis memiliki kaedah bagi mengenal pasti pihak yang cuba mengambil kesempatan dan mengemukakan sijil vaksin palsu termasuk bagi tujuan merentas daerah. Pihaknya akan mula melakukan penguatkuasaan lebih ketat di setiap sekatan jalan raya SJR bagi memastikan tidak ada penipuan berkaitan sijil vaksin. Kerajaan Negeri Kelantan hanya akan melaksanakan kebenaran menunaikan solat di masjid dan surau setelah perkara itu diperkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kalimah. Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Abdullah berkata, kemudahan yang diumumkan Kerajaan Pusat semalam hanyalah sebagai satu panduan umum dan tertakluk kepada kerajaan negeri selain perlu mendapat perkenan serta kebenaran Raja dan Sultan di negeri masing-masing terlebih dahulu. Dan ini satu perkembangan yang baiklah, satu perkembangan baik dan inilah yang diminta oleh rakyat sejak dulu pun supaya ada sedikit kelonggaran dalam menunaikan ibadat di masjid. Dan kita harap kali ini mudah-mudahan
Tuan Kuat Sultan boleh menimbang dan memperkenankan cadangan ini. Jelasnya, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK akan menghantar permohonan kepada Sultan Kelantan dan Kerajaan Negeri akan menunggu titah kebenaran sebelum melaksanakan kemudahan itu. Menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau berkata, kemudahan yang diberikan menunjukkan situasi jangkitan COVID-19 di seluruh negara semakin baik. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah agar umat Islam membuang sifat negatif termasuklah hasad dengki dan fitnah memfitnah khususnya di media sosial yang boleh meruntuhkan perpaduan sesama ummah sekaligus memberi impak buruk kepada generasi akan datang. Baginda sebaliknya mahu kepribadian Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh untuk diteladani semua pihak. Menerusi titah perutusan di laman Facebook rasmi Selangor Royal Office malam, baginda turut menyeru umat Islam khususnya di Selangor untuk memperbaharui azam seketika dengan mengubah cara berfikir sebelum melakukan sesuatu tindakan ke arah mencapai matlamat kecemerlangan dalam kehidupan. Umat Islam juga perlu menjauhi perkara yang boleh membawa kepada kemungkaran serta sifat tercela seperti khianat, menyembunyikan kebenaran dan menyebarkan berita palsu. Dalam kenyataan sama, Sultan Sharafuddin dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin turut berkenan menzahirkan ucapan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1443 Hijrah. Sultan Sharafuddin berharap sambutan Ma'al Hijrah kali ini dihayati dan diraih dengan penuh kesedaran serta kefahaman akan pentingnya penghayatan nilai-nilai murni di dalam Islam diterjemah kepada setiap aspek kehidupan. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah memohon maaf kepada seorang penerima vaksin COVID-19 dan keluarganya berhubung kesilapan pemberian suntikan dos kedua yang berlaku di sebuah pusat pemberian vaksin PPV di Sik Khamis lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Othman Warijo berkata, berdasarkan siasatan kesilapan itu disebabkan jururawat yang tidak memeriksa kad suntikan vaksin penerima berkenaan sebelum membuat suntikan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata kesilapan itu disedari oleh petugas lain yang terus memaklumkan kepada penyelia dan pengurus PPV berkenaan. Sejurus itu, penerima vaksin tersebut telah dirujuk kepada pegawai perubatan untuk kaunseling selain dibuat pemantauan lanjut sebelum dibenarkan pulang. Jelasnya, jururawat terbabit mengakui kesilapan dilakukan dan memohon maaf secara peribadi kepada penerima vaksin itu. Perkara itu sebelum ini didedahkan dalam satu hantaran di media sosial baru-baru ini oleh anak kepada Melur Ahmad 58 tahun yang mendakwa ibunya sepatut menerima vaksin jenis Pfizer-BioNTech tersalah menerima vaksin jenis Sinovac bagi dos keduanya di PPV Dewan Al-Hana. Proses pemberian vaksin COVID-19 kepada lebih 100,000 nelayan yang berdaftar dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dijangka selesai menjelang November ini. Selain itu, menurut pengurusi LKIM Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal, beliau turut menjangkakan golongan nelayan laut dalam negara asing yang bekerja di negara ini akan turut menerima suntikan vaksin. Dijangkakan by November, nelayan-nelayan semua insya-Allah akan mendapat vaksin. By November. Kalau dapat cepat lagi baik sebab kita ada stok vaksin yang cukup untuk kita beri kepada rakyat kita. Yang ni dia pergi walk in di mana-mana tempat yang ada. Jadi kalau kita programkan di bawah agensi sama ada perikanan ataupun LKM, maka kita akan dapat nombor yang lebih tepat. Jelasnya, inisiatif itu adalah sebahagian daripada program vaksinasi Barisan Hadapan Industri Agro Makanan IVAC di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang dijangka bermula 1 September ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan 300 kotak makanan sumbangan LKIM kepada penduduk Kampung Menteri Kuala Sepetang yang terlibat dengan perintah kawalan diperketatkan PKPD. PKPD sehingga 19 Ogos di kampung itu membabitkan 1,500 penduduk dengan 70% daripadanya merupakan golongan nelayan. Justru ia dijangka akan memberi kesan kepada pendaratan udang dan ikan di kawasan berkenaan. Seorang nenek berusia lebih 108 tahun di Perlis kini menjadi individu tertua yang menerima suntikan vaksin COVID-19 di negeri itu. Warga emas berasal dari Sanglang Simpan 4 itu menerima suntikan dos pertamanya di Pusat Pemberian Vaksin PPV Hospital Pakar KPJ Perlis malam.
Warga emas itu masih sihat tanpa menghidapi sebarang penyakit. Ketika usia muda, dia mementingkan kesihatan dan aktif bekerja sebagai petani. Dia kini mahu menjadi contoh kepada masyarakat dengan kesediaannya untuk menerima vaksin. Masa sakit tak? Tak ada lah, lagi tak masuk. Tak ada rasa apa nak? Tak ada. Kita minta betul lah. Tak sehat. Tak ada elok. Tidak mahu sakit-sakit. Difahamkan maklumat diri warga emas itu di dalam kad pengenalan berusia 91 tahun. Namun, Liha dilaporkan hanya membuat dokumen diri itu ketika berusia 17 tahun, iaitu selepas berkahwin untuk kali kedua. 48 warga emas berusia 78 tahun ke atas yang lain turut menerima vaksin masing-masing di PPV berkenaan semalam. Kementerian Kesihatan KKM menerima sumbangan bernilai RM2.29 juta daripada Majlis Kesihatan Malaysia MRC dalam usaha membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Daripada jumlah itu, RM1.5 juta disediakan bagi pembelian 10 unit mesin ventilator kepada hospital terpilih di seluruh negara. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata RM290,000 lagi sumbangan akan disalurkan kepada Pusat Penilaian COVID-19 CAC, Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah COVID-19 PKRC. Bagi pusat pemberian vaksin, PPV terpilih di seluruh negara pula akan menerima sumbangan RM500,000. Program yang kita buat ini akan menjadi ikutan kepada semua agensi kerajaan dan JLSDS yang lain, terutama juga daripada korporat-korporat. Kerana semua tahu kita sedang berhadapan dengan pandemik dan kita perlukan dana yang sangat besar, dan kerajaan telah peruntukkan angka yang besar untuk menghadapi COVID ini. Berpuluh bilion disediakan, dana paling besar disediakan, tapi tak cukup untuk kita bergerak ke arah penyelesaian kesihatan pada hari ini. Beliau berkata demikian di majlis penyerahan sumbangan berkenaan di Hospital Kajang, Selangor. Antara lokasi terpilih ialah CAC di Seremban, Negeri Sembilan dan Sandakan di Sabah. Bagi PKRC pula di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang, PPV di Terengganu, Melaka, Kedah, Kelantan dan Selangor, serta hospital di Lembah Kelang iaitu di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Hospital Selayang dan Hospital Kajang. Dana tambahan sebanyak RM8 juta akan disalur kepada Agensi Pembangunan Ekonomi Budaya Malaysia Cendana bagi melaksanakan program membantu kelangsungan serta kelestarian penggiat seni dan budaya yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Peruntukan tambahan itu akan memanfaatkan antara 500 hingga 700 penggiat seni dan pekerja takbir selain dapat menjana 2,000 peluang pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, secara keseluruhan kerajaan membelanjakan RM329 juta dalam usaha memperkasa golongan industri seni yang terjejas. Ia melibatkan 9 program kesenian dan kebudayaan meliputi geran, bengkel pembangunan kapasiti, platform berkarya dan dokumentasi. Tambahnya, inisiatif yang turut mendapat kerjasama Cendana itu meluluskan peruntukan sebanyak RM17 juta bagi tempoh 12 bulan bagi matlamat yang sama. Pertambahan peruntukan yang bakal ditakbir urus oleh Cendana itu juga bagi memastikan momentum pemulihan seni budaya dapat dilakukan secara berterusan. Jenazah anggota polis yang meninggal dunia selepas kemalangan ketika mengejar suspek lumba haram di Selangor Ahad lalu selamat dikebumikan. Allahyarham Konstebel Muhammad Murazi Muhammad Nawi, 26 tahun, dikebumikan di tapak perkuburan Bandar Ceneh Baru di Kemaman malam tadi. Terdahulu, kenderaan jenazah dibawa melalui perkarangan rumahnya di Felda Neram 2 bagi memberi peluang kepada ahli keluarga untuk memberi penghormatan terakhir susulan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD yang dilaksanakan di kawasan itu. Jenazah kemudiannya dibawa ke tanah perkuburan Fasa 2 Bandar Ceneh Baru kira-kira jam 8.40 malam untuk dikebumikan dengan istiadat kepolisan. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Muhammad Isa antara yang hadir bagi memberi penghormatan terakhir. Saya sebagai Ketua Polis Terengganu mewakili warga PDRM Terengganu ingin menyampaikan salam takziah kepada keluarga arwah yang mana arwah telah pergi meninggalkan kita dalam keadaan bertugas. Dalam kejadian Ahad lalu, Konstebel Muhammad Murazi dan Sarjan Muhammad Arifah Muhammad Yasin meninggal dunia selepas motosikal mereka terbabit kemalangan. Nahas berlaku ketika mereka melaksanakan operasi di kilometer 24.4 Lebuh Raya Kajang Silt arah Kajang ke Putrajaya.
Cubaan sindiket menyeludup daun ketum seberat 2 tan bernilai RM360,000 berjaya dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah Jumaat lalu. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata rampasan dibuat berhampiran Muara Kuala Sanglang Kedah jam 1.50 pagi. Kalau tuan-tuan tengok MO untuk darat ni dia tak ada kecil-kecilan lah. Dia pakai lori-lori. Kan? Jadi untuk dibawa keluar negara kita sama juga. Satu bot boleh muat 1 tan, dia akan jalan. Dia tak ada bawa bawah 500 kilo, tak ada. Sebab permintaan yang tinggi di negara jiran serta harga yang tinggi di negara jiran. Pihaknya berjaya mengesan 2 bot fiber tanpa nombor pendaftaran bergerak dalam keadaan mencurigakan. 2 suspek kemudiannya bertindak menukar haluan dan memuncut laju menuju ke daratan dan sebelum meninggalkan bot serta melarikan diri ke kawasan paya bakau berhampiran. Hasil pemeriksaan lanjut 190 bungkusan plastik berisi daun ketum itu ditemui dan ia dipercayai cuba diseludup ke negara jiran. Kes disiasat muka Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Mahkamah Magistrate Johor Bahru mengeluarkan perintah reman 6 hari terhadap seorang penolong jurutera Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP dan seorang kontraktor kerana dipercayai mengemukakan dokumen palsu. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Mardiana Mahmad. Hasil siasatan penolong jurutera itu dipercayai bersubahat dengan seorang kontraktor wanita untuk mengemukakan pelbagai dokumen, sijil kontraktor dan perakuan pendaftaran yang mengandungi butiran palsu membabitkan tuntutan lebih RM350,000 kepada pihak MBIP bagi mendapatkan projek sepanjang tahun 2018 hingga 2020. Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, seramai 1,065 kanak-kanak di Indonesia maut akibat pandemik COVID-19 di Indonesia. Bilangan kematian semakin meningkat ketika gelombang kedua membadai negara itu. Ketua Masyarakat Pediatrik Indonesia berkata, situasi itu menggambarkan keadaan yang tidak baik sedang berlaku. Katanya seramai 207,000 kanak-kanak sudah dijangkiti penyakit itu dengan 90,000 daripadanya disahkan menghidap virus sejak 14 Julai lalu. Bagaimanapun beliau berkata data yang ditunjukkan tidak semestinya menunjukkan keadaan sebenar kerana ujian pengesanan COVID-19 masih rendah antara 100 hingga 200,000 sehari. Bakar menzahirkan kebimbangan lebih ramai kanak-kanak akan mati kerana kes keseluruhan sudah mencecah 3.6 juta dengan 107,000 kematian. Kementerian Sukan Arab Saudi mengumumkan peminat bola sepak yang sudah menerima vaksinasi lengkap akan dibenarkan menonton perlawanan di stadium dengan kapasiti tidak melebihi 60%. Sebelum ini, kementerian menyatakan hanya 40% penonton yang sudah divaksin boleh memasuki stadium. Selain itu, kementerian juga menetapkan kemasukan ke stadium hanya dibenarkan untuk penonton berusia atas 12 tahun yang sudah menerima vaksin lengkap yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Lapor Saudi Gazette, penonton diingatkan supaya terus mematuhi protokol COVID-19 yang ditetapkan, iaitu menjaga jarak dan memakai pelitup muka. Kebenaran untuk peminat bola sepak memasuki stadium bermula selepas pasukan bola sepak negara ini mewakili pasukan Palestin untuk merayakan Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2022 pada Mac lalu. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan tadi mengakhiri Buletin Pagi. Jadikan pengertian hijrah sebagai dorongan untuk kekal bersemangat berjuang melawan penularan COVID-19 secara bersama. Salam Al-Hijrah dari kami di Bilik Berita TV3. Saya Suzila Ida Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.